Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang masih lagi berkehendak untuk memanjangkan umur kita, memberi kita kesempatan untuk kita berada di bulan yang mulia ini sekali lagi, iaitu bulan Ramadan Karim. Jadi bulan Ramadan ini seperti mana yang anda semua sedia maklumlah, bahawa bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan rahmat kasih sayang, bulan pengampunan, maghfirah, dan juga bulan yang ada kaitan yang khusus dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran. Dan surah yang lain Allah kata, Inna anzalna fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan sepakat ulama mengatakan bahawa malam Qadar itu ialah pada bulan Ramadan. Jadi sempena bulan Ramadan yang mulia ini, saya dijemputlah oleh NGO Islami dan juga ARG KL untuk terlibat sama dalam menjayakan rancangan Tadabbur Al-Quran. Jadi walaupun saya tak layak sebenarnya lah, ilmu tak cukup pun, nak mentadabbur Quran ni bukan mudah. Tapi insya-Allah lah semampu saya tunaikan hajat kawan-kawan saya insya-Allah. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan ummul kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya. Jadi sebelum kita mula mentadabbur ayat Al-Quran ini, ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan dulu. Jadi perkataan kita ni ada dua, tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. So tidak kita perlu faham kedua-dua makna, iaitu apa itu yang dimaksud dengan tadabbur, dan yang lebih penting lagi apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah sendiri ada sebutlah, afala yatadabbaruna Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah kamu tidak mentadabbur Al-Quran tersebut? Dan ada beberapa lagi tempat di dalam ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut, di dalam 4 tempat kalau tak silap saya, Allah sebut tentang tadabbur Al-Quran. Jadi satu, proses tadabbur tersebut ataupun amalan tadabbur itu. Yang kedua, perkara yang ditadabburkan itu, iaitu Al-Quran. Jadi saya mulakan dulu, kita kena faham dulu apa itu Al-Quran dulu. Sebab bukan semudah itu kita nak mentadabbur Al-Quran. Boleh jadi kita boleh tadabbur perkara-perkara yang lain, tetapi Al-Quran ini bukan mudah untuk ditadabbur. Hanya orang benar-benar ahli sahaja yang boleh bercakap tentang tadabbur Quran ini. Okey. Jadi apa makna Al-Quran? Apa makna Al-Quran?
Al-Quran ini seperti mana yang didefinisikan, ditarifkan oleh para ulama lah dalam kitab-kitab ulumul Quran ataupun usul tafsir, iaitu antaranya lah, banyak penafsiran, antaranya Al-Quran itu ialah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam Allah. Jadi ada sambungannya selepas itu, kemudian saya jelaskan kemudian. Jadi bila kita bercakap kalam Allah, bila kita mengatakan kalam Allah ini, maka di sini dia ada makna yang mustarak. Makna yang mustarak ataupun istilah bahasa Melayu dia, makna mustarak itu suatu lafaz yang mempunyai beberapa makna secara hakikat. Secara lafaz yang mempunyai beberapa makna secara hakikat. Dia ada nanti lafaz itu mempunyai makna hakikat dan makna majaz. Makna yang hakikat dan makna majaz. Makna yang sebenar atau makna kiasat. Tetapi di sini Al-Quran dia mempunyai kedua-dua makna hakikat. Kedua-dua makna hakikat. Yang pertama, Al-Quran bermakna kalam Allah, iaitu satu merujuk kepada sifat kalam Allah. Sifat kalam Allah yang qadim, yang wujudi, subuti, qaim pada zat Allah Ta'ala. Itu Al-Quran bermakna kalam Allah yang merupakan sifat yang qadim, yang wujudi, yang subuti, yang qaim pada zat Allah Ta'ala. Yang wajib kita imani lah. Satu lagi, makna hakikat Quran itu bermaksud iaitu al-lafzu al-munazzal ala khatimil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz yang diturunkan, lafaz yang diturunkan kepada nabi kita, penutup segala nabi dan rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitat Jibril al-Amin, dengan perantaraan malaikat Jibril. Kemudian yang mana dia adalah al-maktub fil lauhil mahfuz, yang tertulis di lauhul mahfuz, tertulis di lauhul mahfuz. Begitu juga al-maktub fil mushaf, yang tertulis di dalam mushaf Quran lah. Dan al-muta'abbad bitilawatihi, yang dianggap sebagai satu ibadah kalau kita membaca, bitilawatihi atau biqiraatihi. Kemudian dia mempunyai satu sifat lagi, al-mu'jiz, iaitu melemahkan orang yang banyak sudut lah, dari segi lemah, dari segi untuk membuat seumpama Al-Quran ataupun untuk melawan Al-Quran lah. Kemudian al-mutahadda bihi, yang dicabar untuk membuatnya. Jadi itu penafsiran tentang Al-Quran yang satu lagi. Jadi ringkasnya al-lafzu al-munazzal lah, maknanya kalam lafzi dia panggil. Yang tadi yang makna pertama kalam nafsi. Maka dua-duanya makna hakikat, bukan makna satu hakikat satu majaz, tetapi dua-dua makna hakikat. Bila kedua-duanya makna hakikat, berarti dia adalah kalam mushtarak, lafaz yang mushtarak. Sebab itu bila kita kata Al-Quran kalam Allah, dia merujuk kepada kedua-dua sekali. Satu sifat Allah yang qaim bizat dia, sifat kalam. Satu lagi lafaz yang munazzal, lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya cerita sikit tentang Quran. Tadabbur ni, nak tabur sebelum kita mentadabbur ayat-ayat Quran, kita tadabbur dulu Quran tu apa. Boleh Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat kalam. Kalam itu ta'alluq dia, hubungan atau fungsi dia adalah ta'alluq dalalah. Dalalah ni maksudnya memberi petunjuk. Jadi Allah Ta'ala ingin memberi petunjuk kepada hamba-hamba dia, iaitu manusia di dunia ini, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan para rasul dia dan menyampaikan wahyu kepada rasul dia untuk disampaikan kepada hamba-hamba dia. Maka secara ringkasnya, pertama sekali apa yang ingin Allah sampaikan itu, maka pertama sekali dicatat di Lauhul Mahfuz tu. Dicatat di Lauhul Mahfuz. Jadi dalam hadis Nabi, dalam kitab-kitab sejarah lah, diceritakan bab ni, awalamma khalaqallahu al-qalam. Antara makhluk awal yang Allah ciptakan adalah sebuah pen yang besar lah. Kemudian Allah perintahkan pen untuk menulis segala sesuatu yang akan berlaku sejak itu sampailah ke hari kiamat, dan setengah lama kata sampailah bila-bila. Kemudian pen itu menulis di Lauhul Mahfuz.
termasuk yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu semua kitab-kitab yang akan diturunkan. Daripada Zabur, Taurat, Injil, termasuklah Al-Quran, sebanyak 30 juzuk itu telah pun tertulis di Lauhul Mahfuz 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Hadis sahih Bukhari mengatakan, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah telah menulis segala ketentuan yang akan berlaku bagi semua makhluk sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi selama 50,000 tahun sebelum itu. Termasuk yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu ialah 30 juzuk Al-Quran itu. Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada diturunkan ke Baitul Izzah. Maksudnya daripada Lauhul Mahfuz itu Quran itu diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, di langit yang pertama. Sebanyak 30 juzuk lah. Ini antara beberapa pendapat. Ada khilaf, saya tak mahu masuk dalam khilaf-khilaf ini. Antara satu qaul diturunkan Baitul Izzah, kemudian daripada Baitul Izzah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir 23 tahun lah. Jadi seperti mana yang kita selalu dengar kan, nuzul Quran, sambutan nuzul Quran, maksudnya nuzul Quran itu turunnya Al-Quran. Maksudnya turunnya Al-Quran itu bukanlah daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad. Sebab apa? Yang turunnya daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad itu berlaku sepanjang 23 tahun. Tapi yang dimaksudkan turun nuzul Quran yang kita sambut pada tarikh yang masyhur 17 Ramadan itu, turunnya daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu maksud nuzul Quran lah. Dan ulama khilaf lah Ramadan yang keberapa, Ramadan yang mana. Kita tahu kan Nabi pertama kali dapat wahyu iaitu Iqra di Gua Hira itu ketika beliau berusia lebih kurang 40-41 tahun, antara itulah. Jadi ketika itu sudah ada ke bulan Ramadan, memang sudah ada lah. Mu'arab, bulan-bulan Islam itu sudah ada. Cuma Lailatul Qadar itu sudah ada ke? Sebab Allah Ta'ala inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Quran itu pada malam Qadar. Jadi kata ulama ia sudah ada Lailatul Qadar, walaupun puasa itu disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijrah baru disyariatkan puasa. Maksudnya kita sangka hari ini malam Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan, bulan puasa. Padahal Nabi dapat wahyu Iqra itu belum ada puasa lagi, belum ada apa-apa kewajipan lagi. Tapi kata ulama sudah ada Lailatul Qadar itu, sudah ada bulan Ramadan. Cuma tak pasti tahun yang sama Nabi dapat wahyu yang pertama Iqra itu ke, atau tahun sebelum tu tidak ada dalil yang sahih lah yang menyatakan perkara tersebut. Jadi itu turunnya Al-Quran dalam bentuk lafaz lah. Jadi kemudian setelah itulah barulah Jibril menurunkan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir 23 tahun lah, sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, surah demi surah, ikut kepada ketentuan ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala lah. Jadi itu makna Al-Quran. Jadi apa hubungan kalam lafzi yang munazzal itu, yang diturunkan itu, dengan kalam nafsi Allah tu, sifat kalam nafsi Allah itu? Kata ulama akidah mengatakan bahawa makna yang ada pada kalam lafzi itu adalah dalil bagi makna yang ada pada sebahagian kalam nafsi Allah, yang mana dalalahnya Allah ingin sampaikan kepada manusia, kepada hamba-hamba dia lah. Itu hubungan dia antara kalam lafzi dan kalam nafsi. Jadi apa yang sampai kepada kita hari ini kan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk huruf, sama ada ditulis di dalam siapa saja yang baca ataupun dihafal di dalam dada-dada para hafiz, para hufaz. Jadi sebenarnya Quran yang sampai kemudian hanya dalam bentuk lafal makna. Itu makna lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz ialah madalla alal makna, sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu makna. Itu yang bukanlah itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dia. Makna yang ada pada lafaz itu adalah dalil bagi madlul yang ada pada sifat kalam nafsi Allah. Bukan semualah, sebahagian. Kita akan banyak dulu kan sifat kalam Allah.
Sifat kalam Allah tak terbatas. Jadi dalam mushaf itu atau yang kita baca atau yang dihafal itu sebenarnya 30 juzuk itu, makna dia itu bukan lafaz dia, makna dia itu adalah dalil bagi makna yang berada pada sifat kalam nafsi Allah. Dia nak beritahu Quran tu apa dia, Quran tu. Jadi bukan mudah mana kita nak mentadabbur suatu makna yang merupakan dalil bagi madlul sifat sebahagian bagi sifat kalam nafsi Allah. Jadi bukan senang kita nak tadabbur kalam Allah. Ini bukan benda yang boleh sambil lewa, benda yang kita cukup syarat dia ataupun lepaskan betuk di tangga saja tak. Jadi perlu kita faham dulu. Jadi bukan semudah itu untuk kita mentadabbur Quran ini. Setelah kita faham apa makna Al-Quran itu, kita tahulah keagungan Al-Quran itu. Dia bukan kalam makhluk, dia bukan kalam manusia. Dia kalam dengan makhluknya, tak ada apa-apa lah. Tak boleh dibandingkan langsung antara makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak mentadabbur kalam Allah. Jadi bukan semudah itu. Tapi insya-Allah saudara, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah melahirkan para ulama yang mana mereka telah pun diberi kemampuan oleh Allah Taala, ilmu dan kemampuan untuk mereka mentadabbur ayat-ayat Allah, kerana Allah sendiri yang memerintahkan untuk mentadabbur ayat Quran. Jadi kalau takkanlah Allah Taala memerintah kita tadabbur ayat Quran tetapi kita tak mampu tadabbur. Betul? Mustahil lah. Jadi akan jadi kepada taklif ma la yutaq, iaitu pembebanan terhadap benda yang kita tak mampu. Itu pembahasan usul fiqh lah yang lain. Jadi itu makna Al-Quran. Sekarang kita dah faham apa itu makna Al-Quran, kalam Allah. Walaupun dia dalam bentuk lafzi tapi makna dia adalah dalil bagi madlul kalam nafsi Allah sebahagian. Okey, apa makna tadabbur? Apa makna tadabbur? Imam Alusi dalam kitab dia Ruhul Ma'ani menghuraikan makna tadabbur itu. Tadabbur itu dia mengikut bentuk kata ataupun wazan tafa'ul. Yang mana asal daripada perkataan dia iaitu sulasi mujarrad dia dipanggil satu bentuk asal lah, sulasi mujarrad dipanggil yang wazan fa'ala, asalnya dabara. Jadi asalnya adalah dabara. Dabara ni maksudnya akhir bagi sesuatu ataupun penghujung bagi sesuatu ataupun akibat bagi sesuatu. Dabara asyai' maknanya benda itu hujung ataupun akhir ataupun akibat bagi sesuatu perkara itu dabara. Itu makna dabara dari segi lughat ataupun boleh kita kata belakang pun boleh. Kan, contohnya kita, maaf saya katalah, kita guna perkataan dubur kan. Kenapa kita kata dubur? Kerana dia keluar melalui belakang. Dia keluar melalui belakang maka dipanggil dubur. Sebenarnya dubur itu bukan khusus untuk alat tu. Dubur itu menunjukkan kedudukan dia di bahagian belakang. Kedudukan dia bahagian kubur itu kedudukan dia di bahagian depan. Jadi dubur itu di bahagian belakang. Dan dalam Al-Quran Allah Taala gunakan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Kelak akan dikalahkan kumpulan itu dan mereka akan berpaling ke belakang, berundur ke belakang. Dubur maksudnya ke belakang. Jadi dabara itu bermaksud belakang ataupun akhir ataupun akibat ataupun natijah bagi sesuatu. Jadi itu makna secara bahasa lah. Kemudian apa makna tadabbur? Tadi dabara asal dia. Setelah dia ubah mengikut jadi wazan tafa'ul jadi tadabbur. Jadi tadabbur itu bermakna di sini kata Imam Alusi an-nazru fi adbari syai'. Memikirkan, maksudnya memerhatikan ataupun observation lah, kita memerhati sambil memikirkan fi adbari syai', pada penghujung ataupun penghabisan bagi segala sesuatu, ataupun wa tafkir fi aqibatihi, dan memikirkan akan akibat. Jadi ada juga dalam makna-makna yang lain seperti ta'ammul. Ta'ammul pun dia sama makna dengan tadabbur, tafakkur, ta'ammul dan sebagainya, tafatton dan sebagainya, itu boleh masuk ke makna tadabbur. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut beberapa ayat, Allah kata afala yatadabbaruna al-Quran, apakah kamu tidak tadabbur, maksudnya kamu tidak berfikir tentang makna-makna Al-Quran. Walau kana min indi ghairillah,
lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau kamu dapati Quran itu datang daripada selain Allah, pasti kamu akan dapati banyak percanggahan dalam Al-Quran itu. Kalau datang daripada selain Allah. Dalam ayat yang lain Allah kata, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mahu mentadabbur Al-Quran? Apakah hati mereka itu sudah terkunci? Kemudian dalam surah Muhammad, dan ayat yang lain Allah kata, afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhumul awwalin. Apakah mereka itu tidak mahu mentadabbur al-qawl, bermaksudnya Quran lah, atau apakah sudah datang kepada mereka sesuatu yang belum pernah datang kepada nenek moyang mereka sebelum ini. Sedangkan sebelum ini pun telah diturunkan kitab-kitab Allah seperti Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya. Kemudian dalam surah As-Sa'a Allah kata, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Sebuah kitab yang telah kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad sebagai satu yang mempunyai keberkahan supaya ayat-ayat itu boleh ditadabburkan dan boleh diambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi bukan semua orang boleh tadabbur Al-Quran ni. Jadi itu makna tadabbur lah. Jadi apabila kita memahami makna tadabbur tadi, iaitu mendapatkan hasil pada akhir sesuatu perkara itu, bermaknanya sesuatu yang akhir itu pasti ada yang awal dia, kan? Takkan ada akhir tak ada awal. Jadi seperti mana yang kita faham dari Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, kan? Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab Quraisy. Dan kita ni orang Melayu. Kita ni bukan orang Arab, kita ni orang Melayu. Jadi macam mana kita orang Melayu nak tadabbur Al-Quran sedangkan Quran itu dalam bahasa Arab? Jadi tidak langkah pertama yang awal sebelum kita sampai kepada tadabbur, kita perlu buat langkah yang awal lah. Sebelum sampai ke akhir mesti ada awal dia, kan? Jadi awal-awal yang pertama, oleh kerana Al-Quran itu berbahasa Arab, maka kita kena terjemahkan dulu Al-Quran itu ke dalam bahasa kita. Baru kita boleh faham untuk kita tadabbur. Macam mana kita tadabbur benda yang kita tak faham makna dia, kan? Kecuali orang yang memang dah berbangsa Arab, itu dia tak perlu terjemah. Tetapi di sini apa makna terjemah itu sendiri? Apa makna menterjemahkan Al-Quran itu? Jadi ulama dalam kitab Ulumul Al-Quran mengatakan terjemah itu ada dua. Satu, terjemahan secara lafzi. Terjemahan secara lafzi iaitu menterjemahkan lafaz tersebut. Satu lagi, terjemahan secara makna. Terjemahan secara makna. Sebab ada terkadang lafaz-lafaz itu tidak sesuai kita terjemahkan kepada secara lafzi. Dia akan memberi satu makna yang lain. Itu perbezaan di antara bahasa Arab dengan bahasa selain Arab. Apatah lagi Al-Quran. Jadi di situ kita faham mana bahasa Arab ini satu bahasa yang sangat complicated. Sebuah bahasa yang mana bahasa-bahasa lain tidak dapat menandingi bahasa Arab. Itu jelas. Siapa yang nak belajar bahasa Arab, maka dia akan melihat di situ keistimewaan bahasa Arab yang mana bahasa ini lebih complicated daripada bahasa-bahasa yang lain. Jadi oleh kerana dahlah bahasa Arab itu begitu complicated, sekarang ni Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab itu bukanlah bahasa Arab kalam manusia, tapi bahasa Arab yang merupakan kalam Allah. Jadi Allah Ta'ala menurunkan kalam dia dan mempersembahkannya dalam lafaz yang berbahasa Arab. Maka jadilah Al-Quran itu suatu lafaz bahasa Arab yang paling tinggi sekali. Dia punya keindahan bahasa dia, kesusunan dia, sastranya yang mendalam. Jadi oleh sebab itu ulama mengatakan kalaulah Al-Quran itu diterjemahkan kepada bahasa selain Al-Quran, selain bahasa Arab, maka dia tak jadi Quran. Itu masalah dia. Bila Al-Quran itu diterjemahkan kepada bahasa lain, maka dia sudah tidak menjadi Al-Quran, dia hanya menjadi terjemahan Al-Quran. Sebab itu di dalam solat, dalam mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak boleh baca Al-Fatihah. Contohnya, Al-Fatihah ni kan rukun dalam solat. Tak baca Fatihah tak sah solat. Dan Al-Fatihah ni merupakan satu surah daripada Al-Quran. Maka sekiranya dia tak mampu untuk baca Al-Fatihah, boleh tak dia baca terjemahan Fatihah itu dalam solat dia?
Jawab ni tak boleh. Tak boleh. Berbanding dengan rukun-rukun qauli yang lain. Sebelum kita nak tadabbur, kita tadabbur benda ni dulu. Okey. Jadi contohnya rukun qauli takbiratul ihram, kemudian bacaan tasyahud akhir, selawat kepada Nabi dan salam pertama itu doa-doa dan zikir-zikir yang mana kalau orang tu tak mampu, tak menghafalnya dalam bahasa Arab, maka dia boleh menterjemahkan. Misalnya orang baru masuk Islam dengan bangsa lain, tak tahu bahasa Arab, dia nak hafal tu tak sempat lagi, waktu solat kan habis, sebab siapa yang masuk Islam, selagi waktu solat tu ada, dia wajib solat semampu dia. Dia belajar sampai dia mampu. Kalau tak mampu nak hafal, dia boleh terjemah dalam bahasa dia. Tapi kalau Fatihah, tak boleh. Sebab rukun dia itu Allah kata faqra'u ma tayassara minal Quran. Kemudian dibaca Al-Quran dalam solat tu perlu dibaca ma tayassara minal Quran. Dan hadis mengatakan la solata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Solat tu tak sah kalau orang tu tak baca surah Fatihah daripada Al-Quran. Jadi oleh kerana dia tak mampu untuk baca Fatihah, dia tidak boleh menterjemahkan Al-Fatihah kepada bahasa Melayu kerana dia bukan lagi Al-Quran. Jadi dia kena membaca zikir-zikir. Ini bab salah, saya tak nak panjang kat sini, cuma nak beritahu dia tak boleh terjemah, dia kena baca zikir-zikir yang mana huruf dan ayatnya sama panjang dengan Fatihah, menggantikan Fatihah, tak boleh diterjemahkan. Begitu juga hukum wanita yang haid misalnya dalam mazhab Syafi'i ataupun ada lelaki jugalah yang berhadas besar, maka dia tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran dan tidak boleh memegang dan membawa Al-Quran. Haram hukum ni dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kalau terjemahan Quran boleh dibaca, boleh dibawa, boleh dipegang. Kalau terjemahan, itu menunjukkan bahawa terjemahan bukan lagi Al-Quran. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa lain, maka dia tak ada lagi jadi Al-Quran. Kenapa? Itu panjang pembahasannya dalam kitab Ulumul Quran lah. Sebenarnya bila sekarang kita orang Melayu, kita nak tadabbur Quran dalam bahasa Arab, tadabbur itu mengambil faedah ataupun mengambil pengajaran pada akhir ayat itu. Jadi macam mana kita nak mentadabburkan sedangkan kita tak faham ayat itu? Maka perlu diterjemahkan dulu. Jadi bila sudah diterjemahkan dah tak jadi Quran. Nampak kat mana dia punya susunan dia itu. Okey, tak apa. Ya, terpaksa juga kita terjemahkan. Jadi terjemahan tu kata ulama ada dua, satu terjemahan secara lafzi, yang kedua terjemahan secara maknawi. Terjemahan secara lafzi itu kita sebiji-sebiji dah lafaz tu kita terjemahkan. Contohnya Allah Taala berfirman kan. Allah Taala berfirman, waqfid janahaka lil mu'minin. Wahai Muhammad, rendahkan sayapmu di hadapan orang beriman. Jadi orang dengar tu pun, wahai Muhammad, rendahkan sayapmu. Nabi Muhammad ada sayap ke? Itu kalau terjemah lafzi. Terjemah pelafzi itu belum lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kalau kita terjemahkan akan memberi satu gambaran yang buruk kepada Allah Taala, padahal ayat Al-Quran ini tidak bermaksudkan yang demikian. Sebab tu ulama melarang kita menterjemahkan Al-Quran pada sebahagian ayat, terutamanya ayat-ayat yang dipanggil ayat mutasyabihat. Nanti kalau saya pergi kepada pembahasan ayat mutasyabihat, dia akan jadi lain lagi. Dia tak jadi tadabbur. Tapi sebenarnya itu basic yang perlu kita ada. Itu basic yang perlu kita ada sebelum kita nak tadabbur Al-Quran. Walaupun Allah memerintahkan kita mentadabbur Al-Quran, tapi bukan seperti mana Allah perintahkan kita solat, kita boleh terus solat. Allah perintahkan kita solat kan, maknanya kita pun boleh terus solat lagi. Kita kena tahu dulu syarat-syarat sah dia, kita kena tahu rukun-rukun dia, kena tahu perkara-perkara yang membatalkan dia, baru boleh kita solat. Allah tak cerita pun dalam solat, tapi cerita dalam hadis. Begitu juga bila Allah perintahkan kita tadabbur Al-Quran, bukan berarti suka-suka kita saja boleh tadabbur, tidak, tak boleh. Kita kena tahu syarat-syarat nak tadabbur Al-Quran, apa rukun-rukun dia, apa ayat perkara yang perlu kita jauhi di dalam mentadabbur Al-Quran. Ayat mana yang boleh tadabbur, ayat mana yang tak boleh tadabbur, apakah semua orang boleh tadabbur semua ayat. Jadi kita perlu tahu syarat dan rukun itu. Jadi saya mungkin ada ustaz-ustaz yang sebelum ni dah jelaskan, tapi saya ulang balik lah kot. Kalau tak ada yang belum ceritakan lagi, ni dah saya ceritalah, minta maaf lah, ambil masa agak lama sikit, tak apa. Sebelum kita nak tadabbur, saya pun takut nak tadabbur sebenarnya. Saya rasa saya tak layak nak tadabbur. Sebab apa? Ada ayat-ayat nanti yang kita, kalau salah kita menyampaikannya kepada orang, kita tanggung dosa dia. Saya tak mahu. Jadi kita kena faham dulu apa makna tadabbur. Jadi bermula dengan terjemah. Sebelum kita nak tadabbur, kita kena terjemah. Jadi terjemahan pula
Ada terjemahan secara lafzi, terjemahan secara maknawi. Jadi terjemahan secara lafzi itu sebahagiannya dilarang oleh ulama, bahkan ada ulama melarang ayat-ayat mutasyabihat itu diterjemahkan dalam bahasa selain bahasa Arab. Tak boleh terjemah. Jadi kita kena tahu mana satu ayat mutasyabihat, apa itu ayat mutasyabihat. Itu panjang lagi pembahasan dia. Boleh ikut kuliah saya dalam akidah lah. Jadi antara maksud ayat mutasyabihat di sini ayat yang mempunyai makna yang samar-samar. Makna yang samar-samar. Jadi boleh jadi kita terjemahkan secara lafzi ayat mutasyabihat itu boleh membawa kepada kerosakan akidah, boleh membawa kefahaman yang batil, macam-macam boleh jadi. Jadi maka di situ sudah pun kita terhalang daripada mentadabbur sebahagian ayat mutasyabihat. Kemudian yang kedua, terjemahan secara maknawi. Terjemahan secara maknawi. Jadi ulama mengatakan bahawa terjemahan secara maknawi ini bermaksud menafsirkan ayat itu. Bila menterjemahkan secara makna, maka di situ sudah membawa kepada suatu lagi istilah yang dipanggil menafsirkan ayat itu dulu. Jadi maknanya kalau nak diterjemahkan secara makna, bukan lafaz sahaja, maka kita sudah menghuraikan makna lafaz tersebut. Apabila kita sudah menghuraikan atau menjelaskan lafaz tersebut, maka dia sudah masuk kepada satu perkara lagi yang namanya tafsir. Namanya tafsir. Jadi apakah makna tafsir? Jadi ulama mengatakan tafsir itu banyaklah huraian-huraian tafsir. Ulama kata secara bahasa menafsirkan itu, tafsir itu ialah al-idah wal bayan, iaitu memberi keterangan ataupun penjelasan, menjelaskan dan menerangkan. Itu maknanya tafsir. Kemudian timbul lagi satu istilah yang namanya takwil. Antara tafsir dan takwil. Di sini ulama bahas adakah tafsir dan takwil itu mempunyai makna yang sama atau makna yang berbeza. Jadi di sini ulama dah 1400 tahun berbeza pandangan dalam masalah ini. Jadi ada sebahagian mengatakan tafsir dan takwil itu sama, ada sebahagian mengatakan bahawa tidak sama. Ada yang mengatakan dari satu sudut dia sama, dari sudut yang lain dia tak sama. Jadi panjang lagi kalau nak bahas apa perbezaan antara tafsir dan takwil. Antara perbezaan yang ulama katakan, tafsir itu menjelaskan lafaz, menjelaskan makna bagi lafaz tersebut supaya kita lebih faham apa yang dimaksudkan oleh lafaz tersebut. Kalau takwil ni lain, ada makna dari sudut lain, iaitu takwil itu dia sarful lafzi. Dia memalingkan makna lafaz itu kepada makna yang mana sesuai dengan ayat tersebutlah. Dengan mentakyinkan atau menetapkan satu makna yang sesuai dengan ayat tadi. Contoh tadi kan yang saya baca, wahfid janah kalil mu'minin, wahai Muhammad, rendahkan sayapmu di depan orang beriman. Jadi kalau kita menafsirkan makna sayap, misalnya kita terjemahkan kepada bahasa Melayu sayap. Jadi kalau kita nak tafsirkan makna sayap tu, sayap ialah anggota yang dimiliki oleh burung yang berbulu-bulu, yang berpasangan, ada belah kanan, ada belah kiri. Itu kan menafsirkan makna sayap. Jadi lain itu maknanya bukan itu yang dimaksudkan. Jadi di sini itu tafsir. Misalnya kita tafsirkan makna sayap dalam bahasa Melayu. Tapi adakah itu tafsiran bagi makna? Di sini digunakan pendekatan takwil, iaitu mengubah makna lafaz itu, kemudian menentukan makna-makna yang sesuai bagi ayat tersebut berdasarkan qarinah-qarinah ataupun dalil-dalil yang ada lah. Jadi di sini ada unsurnya, di sini kata ulama unsur balaghah, unsur sastra. Di sini ada istilahnya namanya isti'arah makniyah, dipanggil isti'arah makniyah. Iaitu ulama kata maksud yang dikatakan dengan sayap di sini ialah burung ni memiliki sayap, dia akan terbang tinggi dengan sayap dia. Kemudian apabila dia ingin turun ke bawah, pergi ke kawasan yang lebih rendah, maka dia akan merendahkan sayap dia. Bila dia nak naik ke atas, dia akan mengembangkan sayap dia. Bila dia nak turun ke bawah, dia akan merendahkan sayap dia akan turun ke bawah. Jadi di sini dipinjam lafaz sayap itu daripada burung, tapi burung tak disebutkan, disebut sayap saja, tapi makna yang diambil itu ialah makna merendahkan diri. Jadi ini dipanggil dalam ilmu balaghah, ilmu bayan, dipanggil isti'arah makniyah. Jadi di sini maksudnya Allah Ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, rendahkanlah dirimu di hadapan
orang beriman. Dan maksud merendahkan diri itu bukannya tunduk rendah, maksudnya merendahkan ego, mana rendahkan kita punya ego kita. Itu tafsir secara makna. Jadi dia akan pergi sama ada kepada tafsir atau pergi kepada takwil. Akhirnya barulah kita boleh tadabbur. Itu perjalanan dia tu, perjalanan daripada kita nak sampai kepada tadabbur itu. Yang pertama kita faham apa itu Al-Quran, kemudian kita faham boleh atau tidak menterjemahkan Al-Quran itu, dan kemudian terjemahan itu pula ada terjemahan secara lafzi, ada terjemahan secara maknawi yang melibatkan tafsir dan takwil, dan akhirnya baru boleh kita tadabbur. Itu belum lagi pergi kepada ayat-ayat yang menceritakan tentang akidah, ayat-ayat yang menceritakan tentang hukum hakam yang dalam fiqh, ayat-ayat yang menceritakan tentang tasawuf, akhlak. Jadi ayat Quran ini mengandungi macam-macam isi kandungan dia. Jadi kalau pergi kepada ayat hukum hakam, dia punya tadabbur dia itu ialah istinbat. Tadabbur dia pergi kepada istinbat dulu sebelum kita nak tadabbur. Maknanya istinbat itu maknanya menggali hukum, mengeluarkan hukum daripada ayat tersebut, barulah kita boleh tadabbur. Contohnya nanti dalam ayat ini dia akan kata pencuri lelaki dan perempuan, sekiranya mereka mencuri mereka akan dipotong tangan. Nanti di situ diistimbatkan dulu hukum, apa hukum memotong tangan, apakah kadar yang dia curi itu menyebabkan dia boleh dihukum potong tangan, apakah hukum dia wajib ataupun boleh dimaafkan atau tidak, kemudian bahagian potong tangan mana yang dipotong, kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke, dibahas dulu hukum dia. Kemudian baru kita boleh tadabbur ayat itu, maknanya apakah iktibar ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat. Kenapa Islam menyuruh pencuri itu dipotong tangannya? Takkah kejam kan macam tu? Jadi apa kita nak tadabbur daripada ayat tersebut, barulah terhasil setelah kita tahu istinbat daripada hukum tersebut dan juga hukum-hukum yang lain. Wallahu alam. Setakat itulah mukadimah dia tentang tadabbur Al-Quran. Jadi saya beritahu, saya bukan ahli dalam tadabbur Al-Quran ni. Susah. Pasal apa? Kita kena terjemah dulu secara lafzi atau maknawi. Sama ada kita tafsirkan dulu ayat itu atau kita takwilkan dia. Kalau ada ayat-ayat hukum, kita kena istinbatkan dulu. Kemudian kita kena tengok makna dia qat'i atau zanni. Panjang lagi lah kalau nak bahas. Baru boleh kita tadabbur ayat tersebut. Boleh ya? Okey. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak mana yang sempat saya bagilah contoh-contoh tadabbur. Mustahil ni kalau kita nak tadabbur semua berdasarkan keterangan yang telah saya sampaikan tadi, so mustahil untuk kita tadabbur dalam masa setengah jam berbaki ni semua ayat yang dibaca tadilah. Tapi at least kita dapat satu, sekurang-kurangnya kita dapat satu ayat Quran yang mana kita boleh tadabbur, ambil pelajaran pun sudah mencukupi. Yang penting kita faham apa makna tadabbur itu. Okey. Di sini ayat ini bermula dengan wa iz qala Ibrahim. Bukan. Okay. Muka surat 113. Dalam Al-Quran ini memanglah disusunlah Al-Quran itu mempunyai muka surat yang sama. Kalau cetakan Mushaf Asmani itu, kita akan dapati semuanya muka surat dia sama, sudah disusun macam itu. Jadi kalau disebut contohnya saya kata muka surat 113, maka hampir semua Quran sama dia punya isi kandungannya, kecuali ada Quran cetakan India dan Pakistan itu mereka panggil Quran Majid. Itu dia lain sikit, susunan dia lah lain sikit. Jadi ayat ini pun sudah masuk di tengah-tengah sebenarnya. Muka surat 113 sebab Quran itu dia bukan ikut muka surat. Quran itu dibahagikan kepada surah, kemudian dari satu sudut yang lain dibahagikan kepada juzuk, kemudian dalam juzuk itu nanti dibahagikan kepada hizib-hizib ataupun ain-ain atau rukuk-rukuk atau bahagian-bahagian lah mengikut kepada kisah yang diceritakan. Di ayat yang bermula pada muka surat 113 ini ialah ayat yang ke-32, sambungan daripada ayat yang sebelum dalam surah Al-Ma'idah. Itu berkaitan dengan kisah Habil dan Qabil itu, yang mana dia membunuh saudaranya sendiri. Maka di situ daripada cerita itu bersambunglah ayat ini, iaitu min ajli zalika, daripada sebab yang demikian itu. Yang sebelum inilah kisah Habil dan
Qabil itu yang membunuh, iaitu Habil membunuh Qabil Wa katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Sungguh kami telah menetapkan, katabna. Di sini kata benar, kalau kita tengok dalam kamus, kata benar itu, kataba yaktubu itu maknanya menulis. Maknanya menulis. Jadi apakah di sini kita nak terjemahkan kami telah menulis ala Bani Israel ke atas Bani Israel. Di sini ulama kata maksud kata benar ini menetapkan atau mewajibkan. Kataba bermaksud menetapkan dalam arti kita mewajibkan, seperti mana ayat puasa kan, kutiba alaikumusiyam, kutiba dituliskan, maksudnya bukan dituliskan, inilah ada kaitan lah, maksudnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahawa puasa itu wajib, jadi ditafsirkan kepada, ditakwilkan kepada diwajibkan. Jadi kata benar kami telah menetapkan, maksud menetapkan syariat, mewajibkan ala Bani Israel, ke atas Bani Israel, annahu man qatala nafsan, iaitu sesungguhnya barang siapa yang membunuh satu jiwa atau membunuh seseorang lah. Nafsan itu makna dia apa? Jadi nafsan saja mempunyai makna yang banyak. Nafsan boleh pergi kepada roh, nafsan boleh pergi kepada diri, nafsan boleh bermakna darah, nafsan boleh bermakna macam-macam. Di sini yang dimaksudkan nafsan di sini ialah barang siapa membunuh seseorang manusia, sama membunuh nafsan itu membunuh satu orang manusia lah yang lain. Bi ghairi nafsin, kalau kita terjemahkan bi ghairi nafsin, dengan tanpa nafas. Maksudnya membunuh suatu nafsan dengan tanpa nafsan. Kalau kita terjemah diri, membunuh satu diri dengan tanpa diri. Itu terjemah. Maka kita takkan faham makna dia. Kita takkan faham makna dia kalau kita terjemahkan secara harfiah. Cuma di maksud dia, penafsiran daripada ayat ini mengatakan bahawa sesungguhnya seseorang yang membunuh seseorang tanpa ada hak ataupun tanpa ada hukum yang membenarkan dia untuk membunuh orang tersebut. Itu maksud daripada ayat ini. Maknanya Allah Ta'ala tetapkan kepada Bani Israel, ini nanti kita akan bahas tadabbur dia, kenapa Allah Ta'ala cerita Bani Israel, kenapa Al-Quran ini sedangkan diturunkan untuk kita, kenapa cerita Bani Israel, kenapa cerita hukum Bani Israel. Jadi bukan Al-Quran ini untuk kita. Buat Bani Israel kan ada Injil, ada Taurat. Itu yang nak ditadabburkan tu. Jadi di sini maksudnya Allah Ta'ala kami telah tetapkan, maksudnya Allah nak cerita dulu ketika Bani Israel dulu kami telah menetapkan hukum ke atas mereka, maka kami yang sama pun akan menetapkan hukum yang sama, kerana Bani Israel sekarang sudah pun masuk kepada zaman Nabi Muhammad SAW dan mereka wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di apa yang dihukumi oleh Al-Quran sama juga seperti apa yang dihukumi oleh di dalam Taurat dan Injil yang terdahulu. Ini nanti ada perbahasan pula tentang satu perkara yang dipanggil syara' man qablana. Syara' man qablana, iaitu hukum syara' bagi umat-umat terdahulu, apakah ia berlaku di dalam syariat kita ataupun benda itu diteruskan atau dimansuhkan kemudian diperbaharui ataupun benda itu dia berjalan seperti mana yang dahulu bersambung. Itu ada perbahasan dalam ilmu usul fiqh, iaitu syara' man qablana. Di sini jelas Allah Ta'ala cerita tentang kata benar ala Bani Israel. Jadi adakah di sini, maknanya Bani Israel lah, kita tidaklah. Kalau kita salah tadabbur ayat, kita kata, ini untuk Bani Israel je, bukan kita tak payah, kita tak apa nak bunuh pun tak apa. Kan? Ini Allah menceritakan tentang kisah Bani Israel dulu. Sebab mereka ni kan antara sasaran dakwah Nabi Muhammad SAW, walaupun Nabi Muhammad dihantar kepada manusia seluruh alam, termasuklah Bani Israel. Tapi mereka ni degil dan mereka itu masih lagi nak berpegang dengan Taurat dan Injil. Kononnya lah masih nak berpegang dengan Taurat dan Injil. Mereka ni sebenarnya tak setuju dengan Nabi Muhammad SAW. Nanti lepas ni kita ceritalah apa sebab dia. Jadi Allah Ta'ala menceritakanlah bahawa kami telah menetapkan dulu dalam kitab kamu Taurat dan Injil, siapa yang membunuh suatu jiwa ataupun seorang manusia yang tidak halal dibunuh, maksudnya tanpa ada sebab-sebab yang membolehkan dia dibunuh. Jadi sebenarnya dalam Islam ini bukan tidak boleh membunuh. Ini masalah saja, kena tadabbur ni.
Islam membenarkan ada orang yang hukum dia wajib dibunuh. Jadi ada beberapa sebab yang menyebabkan orang itu wajib dibunuh. Di antara yang dinyatakan dalam ayat ini, sekiranya dia membunuh seseorang. Sekiranya dia membunuh seseorang, maka wajiblah ke atasnya hukum bunuh. Jadi di sini sebab tu Allah kata, kalaulah seseorang itu dia tidak membunuh seseorang yang lain, maka tidak ada hak untuk mereka membunuh dia. Tapi sebaliknya, sekiranya seseorang itu dia didapati bersalah kerana membunuh seseorang, maka hukum dia adalah dia dibunuh. Itu pun nanti ada pembahasan yang panjang dalam fiqh. Di sini ada istinbat hukum. Jadi pembunuhan itu ada 3 jenis, iaitu yang satu dia panggil pembunuhan yang panggil amad. Amad maksudnya amdun, sengaja membunuh. Yang kedua syibih amad, yang menyerupai kesengajaan. Maksudnya sebenarnya dia nak kata sengaja, tak sengaja, tapi menyerupai sengaja. Dan yang ketiga dia panggil khata'. Jadi ada 3 jenis pembunuhan. Satu amad, yang kedua syibih amad, yang ketiga khata'. Jadi pembunuh khata' ni maksudnya dia memang tak berniat nak bunuh. Contohnya dia tengok nak pergi memburu rusa dalam hutan. Tengok ada pokok bergoyang lah. Dia nampak macam rusa, dia tembak. Rupanya ada orang projek lautan. Tembak manusia mati. Dia dah sengaja nak bunuh. Itu tersalah. Nanti tak sama antara 3 hukum ni, antara amad, syibih amad dengan khata'. Itu istimbat tadabbur lah. Maknanya mentadabbur ayat ini, itu para ulama mujtahid bila dia tadabbur ayat ni, dia keluarkan hukum lain. Kalau kita orang awam, takkan kita nak tadabbur ayat ni kita nak keluarkan hukum, kita tak ada kemampuan, kita tak ada autoriti. Jadi maksudnya di sini, barang siapa yang membunuh seseorang yang mana tidak ada hak ke atasnya untuk membunuh. Walaupun ada hak untuk misalnya dia ni bunuh orang, so kita tak boleh pergi bunuh dia terus. Dia kena dibawa ke pengadilan dulu, kemudian yang berhak untuk menjatuhkan dia hukum bunuh semua, setelah dinilai oleh hakim ataupun qadi di dalam mahkamah, baru boleh dihukum bunuh. Dan ada orang yang ditugaskan untuk melaksanakan hukum bunuh, itu dipanggil apa? Al-Gojo ke apa, itu dalam bahasa Melayu. Bukannya kita nampak dia bunuh orang, kita terus boleh bunuh. Tak boleh. Kita tak ada hak untuk menjalankan hukum itu. Walaupun orang itu berhak dibunuh, tapi dia ada dia punya prosedur, dia disiplin pengadilan dia untuk dia ni dibicarakan dulu sehingga sabit sama dia amat atau ghairu amat atau khata', barulah boleh dijatuhkan hukum. Kemudian di sini Allah kata au fasadin, ataupun fasad. Tiba-tiba je kan, maknanya bi ghairi nafsin au fasadin. Maknanya barang siapa yang membunuh seseorang itu tanpa membunuh seseorang yang lain, ataupun fasad fil ard, fasadin fil ard. Maka di sini ada sebab lain, maknanya menunjukkan ada suatu lagi sebab lain yang mana seseorang itu boleh dihukumi dengan hukum bunuh. Itu seseorang yang melakukan kerosakan di muka bumi. Di sini umum bila Allah kata fasad fil ard, maksudnya kerosakan di muka bumi itu apa maksud dia. Jadi ulama menerangkan bahawa antara yang dimaksudkan membuat kerosakan di muka bumi ini, contohnya seperti pemberontak. Contohnya seperti Khawarij. Khawarij ini kan mereka memberontak terhadap pemerintahan Islam. Akhirnya mereka dihukum bunuh. Walaupun mereka dalam keadaan Islam, tetapi mereka tetap dihukumi bunuh. Kita tidak menghukumi. Contoh saya bagi Khawarij. Di zaman itu Sayyidina Ali telah mengeluarkan arahan supaya Khawarij dibunuh. Tapi sebelum itu dihantar dulu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma untuk memberi keterangan. Kerana Khawarij ini mereka mufaraqah daripada jamaah umat Islam ketika itu. Jemaah yang pertama yang berpisah daripada jemaah Islam. Jadi ada hadis Nabi kan, man faraqal jamaah faqtulhum. Nabi kata dalam hadis Nabi Nabi kata siapa yang berpisah jemaah, maka bunuhlah mereka. Sebelum itu Sayyidina Ali hantar Ibnu Abbas untuk memberi penjelasan daripada jumlah 12,000 itu 8,000 yang balik semula, kekal 4,000 yang masih berdegil, maka Sayyidina Ali hantar pasukan untuk membunuh. Kerana mereka melakukan fasad, mereka melakukan kerosakan, iaitu mereka membunuh umat Islam. Mereka mengkafirkan semua orang kecuali kelompok dia. Ini masalah Khawarij ni. Khawarij ni ada masalah sekarang pun, ada Khawarij moden ni sekarang. Jadi seperti ISIS tu ni, dia bunuh orang untuk suka hati dia. Dia kafirkan orang, lepas tu dia bunuh. Ini ada kaitan lah. Inilah tadabbur. Maknanya ayat ini ada perkaitannya dengan zaman sekarang. Itu perlu kita tadabbur juga.
Jadi di sini salah satu sebab yang seseorang tu dikenakan hukum bunuh selain daripada dia membunuh orang lain tanpa hak, maka sebab yang lain ialah seperti dia melakukan kerosakan di muka bumi. Contoh melakukan kerosakan itu seperti pemberontak. Contohnya Khawarij di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia telah menghantar pasukan untuk memerangi. Sebelum itu setelah bagi penjelasan lah, setelah diminta supaya bertaubat dan sebagainya, tak mahu juga, akhirnya diperangi dan dia bunuh. Begitu juga contoh yang lain dalam orang yang sudah berkahwin, zina, yang muhsan, penzina yang muhsan, dia juga dihukumi bunuh dengan cara direjam, bunuh juga tu. Sebab-sebab yang lain yang ada hak untuk dibunuh. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Jadi seakan-akan dia telah membunuh manusia keseluruhan. Maknanya siapa yang membunuh seseorang tanpa hak itu seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Apa maksud dia? Maknanya di sini, kalau seseorang itu dia boleh membunuh seseorang tanpa sebab. Tanpa sebab-sebab yang diwajibkan oleh syarak lah untuk dia dibunuh. Sekiranya dia membunuh tanpa sebab, berarti seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Maksudnya setelah dia bunuh orang ini tanpa sebab, dia boleh bunuh orang lain juga, dia boleh bunuh orang yang sana pula, dan orang lain pun boleh bunuh juga. Oleh kerana sekiranya syariat membenarkan kita membunuh dengan sewenang-wenangnya, akhirnya apa jadi? Semua manusia mati. Pasal apa? Boleh membunuh, tak ada masalah. Sukati, tak suka sikit je pun tembak mati. Tak suka sikit je pun tembak mati. Habis semua orang dah geram. Bila dia ni kena tembak mati, keluarga dia tak puas hati, keluarga dia belah, keluarga tembaklah keluarga ni. Akhirnya satu kampung perang, lepas tu satu negeri perang, satu dunia perang, manusia mati. Betul? Itu tadabbur ni, maknanya akhir daripada pemahaman daripada ayat ini. Allah Ta'ala beritahu bahawa seseorang yang membunuh seseorang itu seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Mana perbuatan dia membunuh seseorang itu boleh membawa kepada membunuh seluruh manusia. Pasal apa? Jika dia bunuh seorang, dia boleh bunuh 2 orang, dia boleh bunuh 3 orang, 4 orang, 10 orang, dan orang lain pun boleh membunuh juga. Semua orang sama je manusia, sama-sama boleh suka bunuh, akhirnya semua manusia mati. Faham Waman ahyaha. Dan barang siapa yang menghidupkannya. Ini kalau kita salah terjemah pun jadi lain pula. Maknanya manusia boleh menghidupkan manusia. Waman ahya itu menghidupkan. Sedang kita tahu al-muhyi itu hanya Allah Ta'ala saja. Selain daripada Allah Ta'ala, mana boleh menghidupkan orang mati. Kecuali Nabi Isa itu diberi mukjizat lah. Nabi Isa diberi mukjizat, Allah yang menghidupkan, tapi dengan sebab dia. Tetapi secara mutlaknya yang boleh menghidupkan hanya Allah sahaja. Tetapi ayat ini, waman ahyaha, barang siapa yang menghidupkan seorang manusia. Kalau kita terjemahkan secara lafzi jadi macam tu ya. Tapi tak boleh diterjemahkan macam tu. Kena terjemahkan barang siapa yang membiarkan seseorang manusia hidup, iaitu tidak membunuhnya. Terjemahan dia. Barang siapa yang membiarkan seseorang manusia itu hidup dengan tidak membunuhnya, itu dia punya terjemahan dia tu. Faka'annama ahyan nasa jami'a, seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia. Pun samalah kena terjemah, seolah-olah dia membenarkan manusia itu untuk terus kekal hidup tanpa membunuh mereka. Kalau kita terjemah pelafzi tu je lain dari bunyi dia ni. Maknanya manusia boleh menghidupkan manusia yang lain. Bukan itu makna dia. Maksud dia ialah sebaliknya lah, tadi kan siapa yang membunuh seorang manusia seolah-olah membunuh seluruh manusia, dan siapa yang tidak membunuh seorang manusia seolah-olah dia tidak membunuh seluruh manusia, membiarkan dia hidup lah. Maksud ahyahat maksudnya tidak membunuh, iaitu membiarkan manusia itu hidup. Walaqad ja'atuhumur rusuluna bil bayyinat, sungguh telah datang kepada mereka utusan-utusan kami bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan. Summa, kemudian, inna katsiran minhum, sesungguhnya kebanyakan daripada mereka, iaitu kaum Bani Israel ini atau umat-umat terdahulu, ba'da zalika, setelah datangnya keterangan daripada Allah melalui Rasul, fil ardi, di muka bumi, la musrifun, mereka benar-benar melampaui batas. Jadi Allah Ta'ala utuskan
Rasul untuk memberitahu kepada manusia bahawa kamu ini adalah hamba Allah. Allah Ta'ala telah menetapkan syariat dia, batasan-batasan dia, kamu begini, kamu boleh buat ni, ini tak boleh buat. Tetapi kebanyakan umat-umat terdahulu mereka tidak memperdulikan rasul-rasul mereka, bahkan mereka melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak cerita tentang Bani Israel ni, mereka antara umat yang paling banyak melampaui batas. Alamak, 10 minit lagi. Jadi baru satu ayat ni. Jadi kebanyakannya itu menceritakan tentang Bani Israel. Sebenarnya surah pun surah Al-Ma'idah ni sebenarnya berkaitan dengan suatu permohonan pengikut-pengikut Nabi Isa AS. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya minta kepada Nabi Isa, supaya Nabi Isa mohon kepada Allah turunkan hidangan daripada langit. Itu nanti dalam ayat yang terakhir itulah. Dalam ayat yang terakhir dalam surah ni, maka mereka telah meminta Nabi Isa supaya memohon kepada Allah supaya menurunkan hidangan daripada langit. Jadi bermaksud seolah-olah mereka ini yang beriman ni, yang beriman. Seolah-olah mereka tak percaya. Seolah-olah mereka tak percaya. Saya pergi kepada ayat itulah, saya lompat surah apa, nama pun surah Al-Ma'idah. Jadi bila kita baca ni surah Al-Ma'idah, apa kaitan dia dengan Al-Ma'idah di sini kan? Sekurang pun kita tak dapat tadabbur seluruh ayat dia, kita tahu surah ini dinamakan surah Al-Ma'idah tu kenapa, dan apa ayat dia yang menceritakan tentang Al-Ma'idah itu. Kat mana ayat dia? Di belakang sekali. Okey, dalam ayat 112 itu. Ayat 112. Tengok kepada ayat 112 muka surat 126. Iz qala al-hawariyun. Tak kala al-hawariyun mengatakan, hawariyun ini ialah gelaran bagi pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Kenapa dinamakan sebagai hawari, itu macam-macam pendapat lah, itu panjang, kita tengok dalam tafsir. Jadi hawariyun ini satu gelaran yang diberikan kepada pengikut-pengikut Nabi Isa AS. Ada yang mengatakan mereka tak ramai, hanya 12 orang, 13 orang saja. Ada yang kata tak ramai. Apa mereka kata? Ya Isa, wahai Isa. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa ibn Maryam. Kita tengok, kita nak tadabbur ayat ni. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bila memanggil nama-nama Nabi lain, Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya Yahya, khuzil kitaba bil quwwah. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Ya Isa. Bila ada Ya Isa saja, maka terkadang Allah Ta'ala akan selitkan situ Ibnu Maryam. Isa ataupun Ibnu Maryam. Kenapa? Nabi-Nabi lain tidak dinisbahkan kepada bapa dia, tetapi Nabi Isa mesti ada Maryam di situ. Di sini Allah Ta'ala nak menegaskan bahawa kepada orang Nasrani, wahai Nasrani, bahawa Isa itu anak Maryam, bukan anak aku. Itu seolah-olah Allah nak bagi tahu kepada orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Sebab tu dalam Al-Quran kebanyakannya lah, walaupun ada juga yang Allah tak sediakan, kebanyakannya bila sebut nama Isa saja dalam Quran mesti ada Ibnu Maryam. Mesti ada Ibnu Maryam. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu supaya orang Nasrani yang baca Quran, maka mereka tahu bahawa Isa itu bukan anak Allah. Isa itu adalah anak Siti Maryam. Faham Nabi lain jarang Allah Ta'ala sebut bin. Mana ada Nabi lain Allah sebut bin. Kemudian apa kata Hawariyun, wahai Isa, anak kepada Maryam ataupun putera kepada Maryam, hal yastati'u rabbuka. Apakah Tuhan kamu? Nampak? Hal yastati'u rabbuka. Ini Bani Israel ni, dia orang punya keimanan ni, dia orang ni, hal yastati'u rabbuka. Apakah Tuhan kamu mampu? Satu, mempersoalkan kemampuan Tuhan. Yang kedua, rabbuka. Tuhan kamu. Tak kata Rabbuna, Tuhan kita. Tuhan dia juga. Kalau dia mengaku Allah itu Tuhan dia, mestilah kata hal yastati'u Rabbuna. Sepatutnya kan. Apakah Tuhan kita mampu
Tak, hal yastati rabbuka. Apakah Tuhan kamu mampu? Seolah-olah dia ni masih tak confident dengan Allah Ta'ala, seolah-olah saya kata, seolah-olah mereka belum lagi betul-betul yakin yang Allah pun Tuhan dia juga. Sepatutnya dia kata Rabbuna kan. Kenapa kata Rabbuka? Itu Bani Israel. Bani Israel memang macam tu. Menunjukkan tak berapa nak yakin. Seolah-olah lah. Ini saya tak kata lah mereka tak yakin kepada Allah. Lafaz dia tu seolah-olah menunjukkan bahawa dia tu tak berapa yakin kepada Allah Ta'ala. Lepas tu saya tanya, ya hal yastati istita'ah ni mampu. Apakah Tuhan kamu mampu? Mempertikaikan kemampuan Allah. An yunazzila alaina ma'idatan minas sama, untuk menurunkan kepada kami hidangan daripada langit. Wahai Isa Ibni Maryam, mampukah Tuhan kau turunkan hidangan dari langit untuk kami? Qala, maka Nabi Isa pun jawab, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Maknanya, apa yang kamu minta ini satu perkara yang boleh mengakibatkan suatu akibat yang buruk. Yang mempertikaikan mampu tak mampu Allah Ta'ala kan. Jadi Nabi first kali jawab, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang beriman. Jika kamu benar-benar orang beriman, maka takutlah kepada Allah. Apa yang kamu cakap ini itu sudah melampau. Apa yang kamu minta ini sudah melampau. Kamu seolah-olah ingin nak menguji kekuasaan Allah, uji kemampuan Allah. Qalu, mereka jawab, nuridu an na'kula minha, kami ingin makan daripada hidangan tersebut. Wa tatma'inna qulubuna, sehingga menjadi tenang dalam hati kami. Wa na'lama, dan kami mengetahui secara pasti, an qad sadaqtana, sungguh kamu tu benar terhadap kami. Wa takuna 'alaiha minasyahidin, dan jadi wa nakuna, dan jadilah kami 'alaiha, ke atas peristiwa penurunan hidangan itu, minasyahidin, daripada orang yang menjadi saksi akan kebenaran dakwaan kau. Jadi maknanya kan Nabi Isa berdakwah kepada mereka supaya mereka beriman kepada Allah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Okey, kalau Allah Ta'ala betul Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, cuba suruh Allah Ta'ala turunkan hidangan daripada langit, boleh tak boleh? Nabi Isa terkejut lah. Jadi dia kata, kami bukan tak percaya, kami nak bagi hati tenang. Jadi di sini ada perbahasan. Maksudnya ketenangan dengan keimanan. Jadi adakah dua perkara yang sama atau berbeza? Sebab apa? Dalam ayat yang lain, Nabi Ibrahim pun ada minta juga, kaifatuhyil mauta. Nabi Ibrahim tanya kepada Allah, mohon kepada Allah, wahai Allah, macam mana kau menghidupkan benda yang dah mati? Allah tanya, afalam tu'min? Kau tak percaya? Dia kata, bala, tidak. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi untuk menenangkan hati aku. Ini bukan saja Bani Israel, Nabi Ibrahim pun beri jawapan yang sama. Jadi di sini ulama kata tidaklah bermaksud di sini orang Hawariyun ini tidak beriman. Cuma mereka inginkan ketenangan di dalam keimanan mereka. Sebab tu dalam pembahasan akidah, jadi iman itu ada iman yang sekadar iman saja. Sekadar iman. Dan ada iman yang ada itminan. Iman yang bersifat dengan tenang. Ada iman yang bersifat dengan lazat. Itu maknanya ada tahapan-tahapan keimanan itu. Percaya memang dah percaya. Cuma nakkan ketenangan dalam hati. Nakkan ketenangan dalam hati. Jadi percaya dah, beriman dah, tetapi nakkan ketenangan kepercayaan supaya tenang dalam hati itu akan keimanan tersebut. Itu menurut sebagian ulama lah. Maksudnya di sini bukanlah mengatakan Hawariyun itu tak beriman, tetapi mereka inginkan ketenangan di atas keimanan mereka. Bahkan mereka kata nak jadikan saksi. Kami akan menjadi saksi bahawa apa yang didakwahkan oleh engkau itu, bahawa Allah Ta'ala itu Maha Kuasa, mampu melakukan apa saja. Juga kami menjadi saksi bahawa itu adalah benar. Kenapa turunnya hidangan daripada langit itu bukan perkara yang biasa, itu perkara luar biasa yang boleh buat hanya Allah yang Maha Kuasa saja. Itu kata para Hawariyun.
Qala Isa bin Maryam, maka Nabi Isa AS pun berkata, Allahumma ya Allah, Rabbana Tuhan kami. Rabbana Tuhan kami. Nabi Isa tak kata Rabbi Tuhanku, sebab dia menganggap Hawariyun itu pun sama-sama beriman. Mana Rabbana Tuhan kami. Dan di sini pun dia sebab apa dia guna Rabbana pun ada beberapa sebab. Sebab apa? Sekarang ni dia nak minta maidah, hidangan daripada langit itu daripada Allah untuk dia ke untuk semua. Sebab sekarang ni dia disuruh untuk meminta. Dia disuruh untuk meminta. Sedangkan kalau dia kata Rabbuka Tuhan kamu, patutnya dia kata ya Rabbi wahai Tuhanku, turunkanlah hidangan untuk kami. Jadi sepatutnya Rabbuna Tuhan kami. Tuhan kami. Memasukkan juga Hawariyun tadilah. Anzil alaina, turunkanlah ke atas kami ma'idatan, suatu hidangan, minas sama, daripada langit, takunu lana aidan, supaya menjadi bagi kami aidan, hari raya, perayaan. Jadi bila turunnya hidangan dari langit itu maknanya sesuatu yang special lah, sesuatu yang istimewa. Maka Nabi Isa mohon macam berdalih lah, bagi alasan, bukan ingin mencabar, ya Allah kau mampu tak Tuhan turunkan hidangan kat kami dah. Nabi macam nak minta sesuatu supaya jadi satu perayaan buat kami. Ya, itu Nabi Isa tu, dia berdalih dengan bersopan lah, beradab dengan Allah Ta'ala. Dia mengatakan bahawa supaya kami jadikan dia suatu perayaan bagi kami. Benda yang istimewa buat kami. Hari raya kan special kan, seronok kan, tak nak bagi nak raya kan. Tapi PKP tak boleh buat apa. Dia kena doa lah. Jadi tak payah doa Allah turunkan hidangan dari langit, doa supaya Allah tamatkan PKP, insyaAllah boleh raya, boleh kampung, insyaAllah. Jadi di awalina wa akhirina, bagi yang awal daripada kalangan kami dan juga yang akhir daripada kalangan kami, wa ayatan minka, dan juga sebagai tanda kekuasaan daripada engkau, warzuqna, dan berilah kami rezeki, wa anta khairul raziqin, sesungguhnya engkau lah sebaik-baik yang memberi rezeki. Faham tak? Pukul 12 kita pun tak habis lagi ni. Macam mana? Teruskan boleh? Kemudian qala Allah, maka Allah Ta'ala pun berfirman, inni munazziluha alaikum, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan tersebut ke atas kamu, faman yakfur ba'du, dan barang siapa yang kufur setelah aku turunkan hidangan tersebut, minkum, di kalangan kamu itu, fa inni u'azibuhu, sesungguhnya aku akan mengazab kamu, azaban la u'azibuhu ahadan minal alamin. Ni Allah apa? Siapa kalau setelah aku turunkan hidangan dari langit itu, kalau ada yang kufur setelah itu di kalangan kamu yang dapat makanan dari langit itu, aku akan azab dia dengan suatu azab yang tidak pernah diazab kepada mana-mana manusia pun. Tu dia, Allah Ta'ala macam seolah-olah Allah beri amaran di situ. Jadi maknanya, kamu nak minta sesuatu yang special maknanya engkau nak nikmat Allah yang orang lain tak dapat kan. Orang lain terpaksa bekerja, nak cari makan, masak dan sebagainya. Kau nak senang-senang engkau nak makanan dari langit, okey tak apa aku bagi. Tapi lepas ni kau kufur, kau siap kau. Aku akan azab engkau seperti mana azab yang tak pernah aku azab seorang manusia. Di sini tadabbur dia apa, kita dapat pengajaran bahawa kalaulah kita ini meminta nikmat-nikmat yang daripada Allah. Hari ini kan kita macam-macam kita minta kepada Allah. Minta itu, ya Allah bagilah aku kaya, bagilah aku duit, bagilah aku tu. Minta banyak, tapi adakah kita setelah Allah telah berikan tu, kita bersyukur atau kita kufur nikmat tersebut? Jadi kalaulah kita terlalu banyak kita minta kepada Allah dan Allah beri permintaan kita, kemudian kita kufur selepas itu, sama ada kufur hakiki itu mungkin tak mungkin lah. Sama ada kita kufur nikmat tersebut, nampak tu azab dia nanti lebih pedih daripada orang lain. Sebab tu kita diajar untuk qanaah, bersyukur terhadap apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita syukur. Maka itulah yang terbaik untuk kita yang Allah berikan tahap kita. Tak perlu kita minta lebih
daripada Allah Ta'ala, kerana kehidupan kita sebenarnya bukan di dunia ini, di akhirat nanti. Di akhirat nanti Allah Ta'ala bagi apa saja yang kita terlintas. Walakum fima tashtahi anfusukum, bagi kamu apa yang kamu inginkan, walakum fiha ma tad'un, dan juga Allah Ta'ala bagi apa yang telah janjikan, kita tak terfikir pun Allah akan bagi di syurga nanti. So di dunia ni kita tak perlulah sangat kita nak mengengek-engek kepada Allah Ta'ala, minta rezeki. Lebih baik kita minta hidayah, minta maghfirah, minta keampunan, minta rahmat. Dan di dunia ni, walaupun rezeki itu rezeki yang halal, walaupun tidak membebankan, bukan tidak membebankan, akan membebankan juga kita di akhirat, iaitu kita akan dihisap panjang. Maknanya kalaulah kita rezeki secukupnya saja, itu menyelamatkan kita daripada dihisap panjang di akhirat nanti. Jadi kita bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. So, di sini ayat ini seolah-olah berpesan kepada semakin banyak nikmat yang diberikan dan semakin kufur dia, semakin teruk azab dia. Wallahu a'lam. Cukup 12 ni. Macam mana? Para MC jurubicara seronyak ya. Nak sambung lagi ke? Tengok pada surah Al-An'am ayat bermula daripada ayat 74. Surah Al-An'am ayat 74, muka surat 137. Muka surat 137, suratul An'am ayat bermula daripada 74. Wa idh qala Ibrahimu li abih, tatkala Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapanya, Azar, atattakhizu asnaman alihah, apakah kamu menjadikan berhala-berhala ni sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, sesungguhnya aku melihat engkau dan kaum engkau berada di dalam kesesatan yang nyata. Okay, dalam ayat ini ada khilaf di kalangan ulama, adakah Azar ini adalah bapa Nabi Ibrahim AS? Sebab apa? Di sini biasanya keturunan Nabi itu datang daripada zuriat-zuriat yang suci. Jadi tak mungkin Nabi-Nabi itu dilahirkan daripada zuriat yang kufur. Tak mungkin Nabi-Nabi itu dilahirkan daripada zuriat yang kufur. Maksudnya bapa atau datuknya kufur. Ini ada khilaf di kalangan ulama lah. Jadi sebahagian ulama berpendapat bahawa Azar ini bukanlah bapa kepada Nabi Ibrahim, tapi pakcik dia. Jadi tapi di sini kan digunakan lafaz abi. Abi ini kan kalau dalam bahasa Arab, abun itu maksudnya bapa. Tapi ulama kata tidak. Bahasa Arab ni dia ada lagi satu lafaz yang khusus untuk bapa kandung. Kalau bapa kandung di sini, dia punya lafaz dia walid. Walid. Kita selalu doakan wali daya. Kita minta ampun untuk wali daya, kedua ibu bapa kita. Jadi dia tak gunakan abi di situ, dia guna walid. Jadi bila guna walid, itulah baru bapa kandung. Tapi kalau guna abi, ada ihtimal, ada kemungkinan maknanya bukan bapa tetapi pakcik. Seperti mana Nabi SAW dalam hadis sahih Muslim, panjang tidak bahas ni tentang abi ni. Ringkasnya, Nabi dalam hadis sahih Muslim, satu orang sahabat tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, aina abi? Di manakah bapaku? Maksudnya bapa dia dah meninggal dunia. Dia tanya kedudukan bapa dia tu macam mana, di mana? Maka Nabi kata, inna abaka finnar. Maksudnya bapa kamu di neraka. Jadi dia dengar, dia terkejut, dia sedih, dia berpaling daripada majlis, dia pergi. Nabi kata, panggil dia balik. Maka sahabat panggil dari, Nabi panggil macam ni. Nabi kata, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapaku dan juga bapakmu dan neraka. Maksudnya bukan bapa engkau aja neraka, bapa aku neraka juga. Nabi kata. Jadi ulama kata, takkan bapa Nabi Abdullah itu masuk neraka. Sedangkan ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula.
Sesungguhnya kami tidak akan mengazab sesuatu kaum itu melainkan kami utuskan kepada mereka seorang rasul. Jadi Abdullah bapa kandung Nabi itu mana ada rasul ketika dia meninggal dunia, ketika dia hidup dan dia meninggal dunia dalam keadaan Nabi pun tak lahir lagi, dia dah meninggal dunia. So kenapa dia diazab? Panjang tu dalam bahasa akidah tentang zaman fatrah dan sebagainya. Maka di situ ulama kata yang dimaksudkan oleh Nabi itu Abi bukanlah bapa dia Abdullah, tetapi bapa yang menjaga dia iaitu Abu Talib, pakcik dia. Kalau Abu Talib masuk neraka itu jelas, itu dalam Al-Quran, dalam hadis itu je jelas. Jadi kita tak walaupun ada ulama juga mengatakan Abu Talib pun akan selamat tapi masuk neraka, tapi akhirnya akan selamat. Itu pendapat Syekh Zahid Dahlan, ada risalah yang khusus tu pembahasan. Maka di sini ulama kata yang Nabi maksudkan Abi di sini bukanlah bapa kandung dia tetapi pakcik dia Abu Talib. Bahkan Abu Talib menjaga Nabi seperti anak sendiri dan Nabi pun tak pernah berjumpa dengan bapa dia yang melihara dia sampai besar sampai dia jadi rasul. Bela dia, tak ada orang yang membela Nabi Muhammad melainkan Abu Talib. Tak ada yang lebih membela Nabi Muhammad melainkan Abu Talib. Jadi dianggap Abu Talib sebagai bapa dia, tapi sayangnya lah Abu Talib tak mau mengucap ketika nak mati kan. Jadi di situ kata ulama maksud Abi di sini adalah pakcik bukannya bapa kandung. Begitu juga di sini kata Nabi Ibrahim kepada pakcik dia, boleh jadi pakcik dia yang menjaga dia, bapa kandung dia dah meninggal dunia, boleh jadi. Tapi biasalah yang kata bapa tu pendapat dia lah, pendapat lain. Jadi di sini Nabi Ibrahim bertanya kepada bapa dia sebab pakcik dia ni, pakcik Azar dia ni pekerjaan dia membuat berhala. Kemudian mereka menyembah berhala tersebut. Maka dia tanyalah, kenapa kau menyembah berhala ni? Kerana menyembah berhala ni satu kesesatan. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutus samawati wal ardi yakuna minal muqinin. Dan begitulah kami memperlihatkan kepada Ibrahim alaihissalam kerajaan langit dan bumi supaya dia menjadi orang-orang yang yakin. Ini nak menambah kita nak tadabbur di sini. Jadi tadi dia mengatakan bahawa kepada bapa pakcik dia bahawa menyembah berhala itu satu kesesatan. Jadi maknanya berhala itu bukan Tuhan. Berhala bukan Tuhan. Jadi diciptakan. Bukan Tuhan diciptakan kemudian disembah. Maka Allah Ta'ala selepas ayat itu Allah Ta'ala kata begitulah kami memperlihatkan kepada Ibrahim alaihissalam kerajaan langit dan bumi waliyakuna minal muqinin supaya dia menjadi orang-orang yang yakin. Jadi di sini para ulama mengambil dalil bahawa kerajaan langit dan bumi ini maksudnya segala makhluk di dunia ini, di langit dan bumi adalah dalil untuk kita dalil untuk menyampaikan keyakinan kita kepada penciptanya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu dia punya ayat yang memang ayat mukadimah di mananya kerajaan langit dan bumi ini merupakan suatu illah untuk membawa kepada keyakinan kita kepada penciptanya iaitu Allah Taala. Allah perinci kan. Falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kawkaba. Tatkala malam telah gelap, maka pada waktu malam dia melihat bintang. Qala hadza rabbi. Maka dia berkata hadza rabbi. Di sini pun ada satu isu juga. Bukanlah bermaksud qala di sini Nabi Ibrahim mengatakan bila dia tengok bintang pada waktu malam, oh ini Tuhan aku. Bukan. Sebab tu bila kita baca Al-Quran, kita tak tahu dia punya nada ni. Nada sebenarnya apa? Bila kita baca, dia jadi flat. Jadi kalau ada emoji kita letak kat sini boleh. Kita faham kan kalau ada emoji tu. Jadi kata ulama maksudnya macam ni, bukan Hazarabi. Hazarabi. Baca. Ini Tuhan ke? Bukan bermaksud Nabi Ibrahim kata ini adalah Tuhan. Maksudnya Nabi Ibrahim kata ini Tuhan ke? Seolah-olah macam satu pertanyaan. Dia tengok bintang, ini Tuhan ke? Takkan Tuhan ni bintang? Itu maksudnya kata ulama, bukan Nabi Ibrahim kata ini bintang. Kalau Nabi Ibrahim kata bintang itu Tuhan, kalau Nabi kata bintang Tuhan, syiriklah dia. Falamma afala, dan tak kala bintang itu hilang atau terbenam atau hilanglah. Qala la uhibbul afilin, sesungguhnya aku tidak menyukai perkara yang hilang. Perkara yang hilang ataupun terbenam ataupun hilang dari pandangan. Nanti saya bersimpulan kemudian. Kemudian falamma ra'al qamar,
Dan tak kala Nabi melihat bulan, baziratan yang terbit, qala hadza rabbi. Ini kok Tuhan. Dia punya persoalan dia, soalan macam kata, takkan yang ni Tuhan. Bila bulan muncul, takkan yang ni Tuhan. Kemudian falamma afala qala la illam yahdini rabbi. Tak kala bulan pun hilang. Bulan pun hilang kan bulan. Maka dia kata lam yahdini rabbi, Tuhanku tidak memberi aku petunjuk. Kalaulah Tuhan itu, qala la illam yahdini rabbi, kalaulah Tuhan aku tidak memberi petunjuk kepadaku, lakunanna minal qaumid dhalin, pasti aku jadi daripada kelompok-kelompok yang sesat. Di sini dia menunjukkan bahawa ketika dia kata bulan bintang itu Tuhan atau bulan itu Tuhan, bukanlah dia mengatakan itu Tuhan. Katalah Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku. Maksudnya takkan dia muncul lepas tu dia hilang, lepas tu dia muncul hilang. Kalau dia Tuhan dah tentulah dia bagi petunjuk kepada aku. Ini dia hilang, dia sini pun hilang, kejap muncul kejap hilang, kejap muncul kejap hilang. Mana boleh jadi tu Tuhan. Kemudian falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, dan tatkala waktu siang dia melihat pagi itu, melihatlah matahari terbit, qala hadza rabbi hadza akbar. Ini kot Tuhan kot, ini pula Tuhan besar ni, matahari besar daripada bulan. Falamma afalat, tatkala matahari pun terbenam, matahari pun hilang, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Dia kata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu sekutukan. Jadi maknanya ada kaum dia yang menyembah bintang, ada kaum dia yang menyembah mula-mula berhala lah, ada kaum dia menyembah berhala, ada kaum dia menyembah bintang, ada kaum dia menyembah bulan, ada yang kaum dia menyembah matahari. Kadang-kadang berhala-berhala itu dijadikan simbolik kepada roh-roh yang berada pada bintang, bulan dan matahari. Ini dalam kitab-kitab akidah dibahaslah agama-agama orang dahulu. Mereka menyembah bintang, bulan, matahari, berhala dan sebagainya, ada simbolik. Jadi di sini ulama-ulama Asy'ariyah mengambil dalil, nampak tu. Satu kan menolak sebut tentang malakutus samawati wal ardh. Ya, maknanya memerhatikan langit dan bumi ini, kemudian melihat kepada sifat-sifat makhluk itu. Jadi antara sifat-sifat yang tidak layak bagi Tuhan itu ialah dia kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada, kejap muncul, kejap terbenam, kejap muncul, kejap hilang. Itu Nabi Ibrahim menafikan bahawa Tuhan tidak mungkin muncul hilang tak mungkin. Muncul hilang itu namanya dipanggil hawadis atau dipanggil hudus. Dipanggil dalam istilah ilmu akidah dipanggil hudus. Itu satu perubahan. Satu perubahan yang berubah-ubah itu dipanggil hudus taghayyur atau dipanggil hudus, istilah mutakallimah. Jadi mustahil Tuhan itu bersifat dengan sifat hudus. Sebab itu kita dalam akidah kita mengatakan Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah SWT berbeza, bersalahan dengan perkara yang baru, perkara yang berubah-ubah. Mustahil Tuhan itu berubah-ubah. Jadi akidah kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah difahami daripada ayat yang muhkamah, iaitu laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi syai' itu dikaji oleh para ulama bahawa syai' itu ialah ma siwa Allah, apa yang selain Allah. Jadi apa yang selain Allah Ta'ala itu ialah langit dan bumi. Jadi pada langit dan bumi ini berlaku perubahan, itulah sifat-sifat makhluk, sifat-sifat benda-benda baru yang sentiasa berubah-ubah, kejap muncul, kejap hilang, itu sifat makhluk. Tak mungkin Tuhan itu bersifat dengan sifat makhluk. Salah satunya ialah berubah-ubah daripada tak ada kepada ada balik, tak ada balik. Itu mustahil. Tuhan tidak akan bersifat dengan sifat hawadis. Jadi orang mendakwa kata Asy'ariyah ini menggunakan dalil akli, ambil daripada falsafah, ambil daripada Yunani dan sebagainya. Itu semua orang yang jahil murakab yang tak pernah betul-betul mengkaji mazhab Asy'ariyah yang sebenar. Jadi semua ulama-ulama Asy'ariyah itu mereka memerhatikan Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, daripada Al-Quran setelah ditadabbur dengan makna yang benar, itu memberi isyarat yang menunjukkan di situlah apa yang telah dikeluarkan dalil-dalil akli yang diisyarahkan kepada oleh Al-Quran, distandarkan kepada Al-Quran. Setelah mentadabbur keluarlah hujah-hujah akli untuk menjadi dalil kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu siapa yang belajar sifat 20, kita akan
dalilnya itu secara akli. Bukan kita menolak dalil akli, kerana akidah itu sendiri sudah pun nakli. Akidah sendiri itu sudah pun nakli. Cuma akal kita itu setuju atau tidak. Jadi apabila kita tadabbur Al-Quran, kita akan dapati akal kita akan setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran. Difahami dari situ bahawa Tuhan mustahil dia berubah-ubah. Tuhan mustahil dia bersifat dengan sifat hawadis. Sebab itulah antara akidah kita dan sifat salbiyah, Allah Ta'ala itu mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala itu menyalahi segala perkara yang baru. Ini dalilnya setelah ditadabur. Jadi orang yang tak faham ayat ini tak akan dapat hasil. Orang yang salah tutup hati dia ataupun tak cukup dia punya ilmu untuk sampai di situ, dia nampak lah. Kalau orang yang betul-betul Allah Ta'ala bagi dia ilmu, bagi kekuatan nazar, dia akan dapat banyak dalam Al-Quran itu menunjukkan dalil-dalil akli. Allah akan kata afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Itulah menunjukkan peranan Al-Quran di dalam berisyarah dari dalil akli terhadap ketuhanan. Wallahu a'lam. Setakat itu dulu 3 ayat kita tadabbur hari ini. Cukup. Terlebih 20 minit ni. Jadi cukup. Perlu saya tutup terus ke atau Jadi setakat itu dulu, kita jumpa lagi insyaAllah pada masa yang akan datang. Ada lagi gila saya nanti pada apa ni, tak tahu dah, saya ingat seminggu lagi juga biasanya. Ada surah yang lain, insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam rancangan tadabbur Al-Quran ini. Jadi saya mohon maaf lah kalau tak dapat nak tadabbur semua ayat tu, sebab makna tadabbur itu sendiri pun saya dah jelaskan di awal tadi. Mudah-mudahan semua faham lah. Yang penting kita dapat sesuatu daripada ayat Quran itu. Kalau kita nak tadabbur semua pun akhirnya tak masuk satu pun tak guna juga. Jadi yang penting kita sekarang kita dapat memahami betul ayat-ayat Quran itu. Yang di sini bukan tadabbur saya. Ini saya tadabbur justru berdasarkan yang saya baca dalam kitab-kitab tafsir dan akidah para ulama lah. Jadi itulah dia, apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik itu daripada keimanan saya. Jadi saya mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua para pendengar, dan kita tangguh dulu majlis kita ini dengan kafarah majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.